Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, bertemu kita kembali dekat Coffee Break Session bersama aku setiap hari Rabu. Terima kasihlah kepada Ren-Ren Network yang every week join dan yang baru join, selamat datang. Okey, ni Kak Adi tengah marketing untuk Rako untuk para ejen-ejen nak submit case dan refer tentang bank apa dan sebagainya, boleh refer Kak Adi lah. Nanti di hujung slide ni kita akan bagi nombor phone lah untuk you all ambil nombor phone Kak Adi yang mana belum ada, yang belum kenal, dan yang dah kenal tu boleh lagi roger-roger kan. Okey, dah tanpa buang masa, hari ni kita ada topik perbincangan yang dia perlu juga sebab di musim pandemik ni kita akan bincangkan topik berkaitan force major. Okey, dengan seterusnya, okey, kita tanya dengan Miss Ad. Miss Ad, apakah sebenarnya force major ni? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Nur Adlina. Okey, orang panggil dekat sini Miss Ad. Okey, untuk menyentuh berkenaan dengan tajuk pada hari ini, tajuk hari ini dia jarang dengar lah, force major. Tapi dia bersesuaian dengan masa kini, iaitu bila berlaku pandemik COVID-19 ni, macam mana kita nak cater setiap kontrak ataupun perjanjian. Okay, firstly, apa yang bila di-announce berkenaan dengan COVID-19 ni, kerajaan telah mengumumkan all business premises termasuk sekali dengan legal department lah, masuk sekali dengan legal office tidak boleh beroperasi. Jadi disebabkan inilah semua sekali lah government and private sectors semuanya terpaksa ditutup. So bermula daripada Mac hari tu kita dah mengalami beberapa issues lah berkenaan dengan pejabat tanah, LHDN, di government sector terutamanya loan LPPSA, lepas tu LHDN dan beberapa lagi agensi swasta seperti syarikat pemaju. Jadi disebabkan efek daripada COVID-19 ni, ia menjejaskan pihak-pihak terutamanya dalam yang telah memasuki kontrak ataupun perjanjian ni, yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah perjanjian jual beli lah. Pihak-pihak penjual dan pembeli ni tak dapat nak jalankan obligasi ataupun tanggungjawab masing-masing dengan sempurna dalam waktu yang telah ditetapkan. Okay, sebab kita ni dalam konvensi matters ni adalah satu kita panggil time is the essence, yang mana masa ni kita sangat jaga untuk memastikan pihak-pihak ni melaksanakan tugas-tugasnya dan menyempurnakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Okay, macam biasa kalau kita kata kalau subsil 3+1 lah, 3 bulan. Generally lah 3 bulan plus 1 tu bermaksud kita bagi extra. Okay. So kalau disebabkan COVID-19 ni, contoh macam pejabat tanah pun sekarang dia tidak beroperasi penuh. Jadi dia hanya beroperasi daripada contoh pukul 8 sehingga pukul 1. Jadi dia dalam Selangor ni sahaja ataupun dari kawasan ni sahaja kita ada berapa banyak transaction, ada banyak delay. Jadi kalau kita semuanya nak kerumun pejabat tanah, maksud dia ada backlog lah. So di situ kita mula membincangkan di peringkat tertinggi juga, di bahagian bar council juga benda ni telah dibawa lah. Jadi pihak-pihak telah bersetuju untuk memasukkan klausul force major. Okay, so kita go deep into this topic. Force major ni sebenarnya adalah, kalau kita tanya bahasa Melayu, dia tak ada bahasa Melayu lah.
force major ni adalah perkataan French. Okey, perkataan French ni satu lagi slide. Okey. Okey, perkataan French ni force major ni bermaksud a superior ataupun irresistible power. Yang mana irresistible power ni bermaksud tak ada siapa yang boleh menanganinya, ataupun kita boleh yang kita boleh melawan. Contoh yang kita boleh bagi, ia melibatkan element of nature lah, ataupun kita panggil act of God. So bila kita memasukkan force major clause ni, sebenarnya ia memberi peluang kepada pihak-pihak untuk membebaskan mereka daripada liability ataupun tanggungjawab bila berlaku extraordinary event yang mana yang kita tak boleh nak control. Saya bagi contoh di slide tu, contohnya war, strike, riot, crime ataupun epidemic, ataupun legal terms yang kita panggil act of God. Okay. Dan untuk clause ini, ia sebenarnya prevent the parties from fulfilling their obligation under the contract, dan sebenarnya ia bukanlah, bila kita sebut pasal force major ni, ia bukanlah satu klausa yang totally membenarkan pihak-pihak ni tidak menjalankan tanggungjawab langsung. Tapi ia sebenarnya adalah a suspension of time. Ia sebenarnya hanya menggantungkan masa sahaja. Daripada bila berlaku contoh kita mengalami PKP, government announce ada perintah pergerakan. Okay. Jadi sepanjang tempoh yang kita alami perintah kawalan tersebut, kita tak dapat nak jalankan obligasi. Jadi sepanjang masa itu segala liability dan obligasi telah digantungkan. Bermaksud hanya di stop sementara waktu sajalah, bukan kata kita stop totally. So itu adalah sebenarnya definisi force major sedikit sebanyak. Macam force major ni sebenarnya dia terpakai untuk waktu contoh musim pandemik ni, ataupun memang untuk seterusnya lah, selama-lamanya ke macam mana? Kalau force major ni dia berlaku, dia tak terpakai hanya kepada pandemik COVID-19 ni sahaja. Dia sebenarnya perkara ni sebenarnya memang dalam litigation, dunia litigasi, memang perkara ni telah dipakai secara meluas, dan memang English law pun di bahagian barat sana pun telah memakai klausa ni. Cumanya mungkin di Malaysia tak ditekankan sebab kita tak pernah mengalami sesuatu perkara yang betul-betul di luar jangka. Within dalam masa 24 hours kita dah kena stop terus kerja kita. Tak boleh. Maksudnya di Malaysia ni baru kita discussion tu secara meluas lah bila ada perkara ni. Tapi sebenarnya tidak memegang hanya pandemik COVID-19 sahaja. Dia terpakai pada semualah, terutamanya bila ada emergency. So tapi macam itulah, force major ni perlu kita kena spesifikkan dia lah, macam mana ianya harus dipakai mengikut hasrat dan purpose kontrak tu dibuat. Sebab kontrak ni ianya dibuat oleh kedua-dua pihak lah, antara penjual dan pembeli. Dan kalau pembeli tu diwakili oleh peguam, so peguam dia lah akan draft. Dan kalau penjual tu diwakili oleh peguam dia, penjual lah yang akan draft. Dan so kita akan check sama clause tu, dan kita akan check perkara clause ni adakah ia memberikan kepentingan, keuntungan kepada klien kita. Boleh bagi contoh tak, misal macam mana apa yang
contoh-contoh yang clause yang termasuk lah dalam siap itu. Masuk siap contoh. Okey. Boleh kita pergi dekat saya ada bagi satu contoh. Dia sebenarnya banyak contoh. Lagi. Sekejap lagi. Sekejap Okey. Kalau kita boleh tengok tu dah buang Kita nampak. Okey, kalau kita tengok contoh okey, saya pecah-pecahkan dia sebenarnya satu perenggan. Okey. Contoh dia, the parties hereby agree that neither party shall be liable for any losses, damage or penalty on the late payment charges caused by any delay or for the consequences of any delay in performing of its obligation under this agreement due to any acts of courts, strikes, fire, pandemics but not limited to COVID-19, riot, lockout, lockdown, or movement control orders imposed by the government which prevents parties to perform their obligation under this agreement, which causes which beyond its reasonable control, and all the vendors' right and the purchasers' obligation under this contract is suspended, and the time suspended shall be deemed to be time extended, free of interest. And the completion date or the extended completion date. Sekejap. Tak sikit tak nampak. As the case may be extended according by the period so delayed wherein the purchaser shall be not liable to pay interest during such delayed period. Okay. Bermaksud dekat sini, first yang pertama tu, okay. Kalau tengok yang example yang pertama tu, the parties hereby agree, neither party, okay. Kedua-dua parti, neither party tu maksudnya penjual dan pembeli tidak akan liable for any losses, damage or any interest. Okay, biasanya dia contoh macam ni, kalau kita berlaku force major dan sekiranya ianya berlarutan sehingga completion date habis. Maksud completion date maksudnya baki harga jualan tu perlu diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual dalam waktu contoh 3 bulan. Okey. Contohnya 3 bulan completion date tu habis. Okey. 3 bulan dan biasanya kita ada plus 1 tu kan. Okay. Plus 1 tu bermaksud ada interest. Okey. Bila ada interest dan kebiasaannya lah, kalau tak ada COVID-19 ni contoh, plus 1 tu memang pembeli sah-sah dah kena interest lah. Dan bila berlaku force major tu, dia akan membebaskan pembeli ni daripada dikenakan late payment interest. Dan disebabkan delay ini, contohnya act of court, itulah yang saya kena, maksudnya klausa force major ni dia perlu spesifik. Kalau tak spesifik, kita tak sebut act of court ataupun fire ataupun pandemic, ia general, terlalu general. Ia menyebabkan kita takut ada kekeliruan antara pembeli dan penjual. So kalau contoh kita letakkan lebih spesifik, so pembeli dan penjual dia boleh tahu bila masa force major ni boleh guna. Okay. So itulah yang di akhir tu, sekiranya ada completion date ataupun extended completion date, dia akan extend sebanyak mana yang telah delay. So itu sebenarnya force major ni. Force major macam saya sebut tadi, ia bukanlah suatu perkara yang kita boleh entirely ignore ataupun kita membebaskan obligasi kita bila berlaku pandemik ni. Tapi dia hanyalah a suspension of time sahaja. Sebanyak mana yang kita telah delay, kita memberikan masa yang contoh 24 hari kita delay. So kita akan bagi extension 24 hari
tanpa interest kepada pihak pembeli. Itu pihak penjual kena agree sebab dia dah masukkan dan telah bersetuju di dalam klausa tersebut. Okey. Okey, macam tidak. Ya. Force major ni memang ikut tertentu ke dia punya clause tu, salah satu ke wajib ke macam mana? Kita nak masukkan dalam SMP jual beli. Macam mana kita nak kategorikan, nak letakkan dia sebagai maksudnya ikut suasana peristiwa tu ke ataupun satu spesifik peruntukan lah klausa memang ada force majeure macam yang tadi Ms. Aikon dah explain. Dia memang adalah satu klausa di bawah SMP itu sendiri memang ada dan tapi dia tak adalah limited kepada pandemik COVID-19. Dia banyak, dia memang kat situ act of God tu general. Tapi ada beberapa, maksudnya ada beberapa event lah lain. Salah satunya adalah COVID-19. Tapi sebab sekarang ni adalah memang sekarang yang kita face, yang kita sedang berdepan memang adalah COVID-19. So memang obviously memang COVID-19 lah yang kita fokuskan ke dalam force majeure clause ni. Dan dalam peguam, setiap peguam tu mungkin draft the klausa force majeure tu berbeza-beza mungkin dari segi wordingnya, tapi intentionnya sama. Maksudnya target and aim untuk clause, maksud daripada klausa tu adalah samalah untuk memberi macam yang bisa katalah suspension of time sebab disebabkan event-event yang di luar jangkaan, di luar di luar kemampuan pihak-pihak lah, maksudnya kita tak jangkakan dan memang di luar COVID-19 ni siapa yang jangkakan dan kita pun tak boleh nak elak benda yang berlaku lah. And then ada lagi kriteria tak? Macam contoh untuk kriteria macam mana kita nak tentukan ia adalah satu peristiwa force major. Okey, kita kena tentukan ada dekat sini. Okey, saya ada sediakan satu slide ni. Okay, 3 kriteria. 3 criteria to be considered as force major. Okay, dekat saya rujuk kepada artikel-artikel daripada yang diperbincangkan di peringkat Asia Pasifik ni. Yang ini adalah case and news analysis. So di peringkat perbincangan tersebut ia telah menetapkan 3 kriteria ataupun test untuk kita satisfy for the satisfaction of 3 distinct kriteria. Yang pertama, ia mestilah berlaku satu peristiwa yang unforeseeable, maksudnya memang pada waktu execution, pada waktu signing SMP tu memang tak tahu pun nak berlaku tu. Memang tak tahu pun nak berlaku COVID-19, nak government nak announce ada control order. Yes. And it is mestilah beyond reasonable control of the affected party. Memang kedua-dua pihak tak jangka, memang tak tahu langsung. Okay. Di luar kawalan, orang kata di luar kawalan nasabah. Okay. Yang kedua kriteria, the affected party's liability to perform its obligation under the contract must be prevented, impeded or hindered by the event. Maksudnya pada secara biasanya pihak-pihak ni boleh buat, ada ability, ada kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas, tetapi bila berlakunya event tersebut, the force major event ni kita panggil, ability tu tak dapat dijalankan, prevented, dihalang ataupun terganggu, terjejas. Dan kriteria ketiga, affected party must have taken all reasonable steps to seek to avoid or mitigate. Maksudnya pihak-pihak ni, penjual ataupun pembeli ni dah melakukan sedaya upaya mungkin untuk
kita menyelesaikan dan complete this transaction, tapi it's still impossible. Maksudnya tak ada cara lain dah. Memang terpaksa juga kita gunakan force major. So itulah kalau berlaku bila dah satisfy 3 perkara tersebut, maksud kita dah berlaku kita dah bersetuju untuk invoke force major event. Tapi itu yang saya nak ceritakan. Di dalam saya quote satu case dan payung. Okey. Ini memang yes. Ini berlaku pada tahun 2018. Okey. Ini dibincangkan di bahagian mahkamah Court of Appeal lah. Okey. Ianya macam mana kita nak gunakan force major ni. Ini dibincangkan, the law provides that non-performance due to the occurrence of any extraneous event obstructing the performance of the party having no control over such event cannot be excused in the absence of a force major clause. Maksudnya, kalau satu-satu kontrak ataupun perjanjian tu, kalau tak disebut klausa tersebut, dia tak boleh nak enforce force major. So maksudnya kalau berlaku macam ni, contoh SMP yang di-draft oleh pihak-pihak ni, tak ada pun menyebut pasal force major. So dia tak boleh menyelamatkan kita. So that's why kes ini membawa kesedaran kepada masyarakat semua bahawanya kalau kita nak gunakan defense sebagai force major ni, kalau berlaku contoh pandemik COVID-19 ni dan menyebabkan kita tak boleh nak jalankan tugas, tak boleh nak jalankan ability kita, maksud kalau tak ada berlaku, kita tak boleh nak invoke force major clause ni. Tapi kalau ada, yes, kita boleh gunakan dan pihak-pihak yang berkenaan terlibat, contohnya penjual, pembeli dan wakil daripada pembeli, wakil daripada penjual boleh gunakan force major. So dekat akhir tu, the absence of such clause would mean that the party have no intention whatsoever of relieving any of them from their obligation upon the occurrence of certain events. Maksudnya kalau tak ada, memang tak boleh. Tak ada provision dalam SMP tu. Macam mana kita nak gunakan? Sebab pada saat kita draft SMP tersebut, memang tak ada intention. Tak ada hasrat pun kalau berlaku macam ni, bagaimana harus lakukan. Okay. Itu adalah perkara penting lah. So mungkin Miss Ida boleh ceritakan satu lagi satu lagi kes tu lah yang boleh kita bincangkan. Yang satu lagi. Okay. Yang ni satu lagi kes yang berjalan di mahkamah lah, yang kita boleh ambil contoh, sebagai contoh, iaitu Intan Payung Sdn Bhd melawan Goso Chan Sdn Bhd. Kes ni pada 2004, iaitu di Mahkamah Tinggi. Di sini di pihak-pihak dia relying on upon force majeure clause lah, must prove. Dekat sini mention High Court judge lah, a party relying upon a force majeure clause must prove the facts bringing the case within the clause. Okay, maksudnya pihak-pihak yang mengguna pakai klausa force majeure itu, dia mestilah buktikan fakta yang mana menyebabkan force majeure clause tu boleh terpakai. Perlu check juga 3 kriteria yang Miss Ad tadi mention lah, Miss Ad dah explain tadi 3 kriteria tu, dan pihak-pihak mesti buktikan apa fakta yang dia ada untuk buktikan yang force majeure event tu, peristiwa force majeure tu berlaku. And then judge pun mention dalam ni, and then he has been prevented, hindered or delayed as that case may be from performing the contract by reason of the event. So dengan fakta tu dia kena buktikan yang pihak-pihak tu telah terhalang, terjejas disebabkan peristiwa tu untuk dia perform the contract by reason of the event. Disebabkan event tu dia terhalang lah, tak boleh penuhi obligasi tanggungjawab dia yang dah terikat dalam kontrak tu.
So then he must further prove that his non-performance was due to circumstances beyond his control. So daripada fakta, daripada event yang di luar jangkaan tu, dan disebabkan event tu dia tak boleh nak perform the contract, so dia kena buktikanlah dengan tidak the non-performance of the because of the circumstances, dia adalah di luar jangkaan pihak-pihak. Dan seperti COVID-19 lah, seperti COVID-19 ni yang memang beyond kita punya control dan beyond kita punya predictable, memang unpredictable lah. And then there were no reasonable steps that he could have taken to avoid or mitigate the event or its consequence. And dalam segala cara, segala reasonable step, apa-apa langkah-langkah yang reasonable pun dia ambil langkah-langkah apa pun memang tak dapat nak dielakkan lah, tak boleh nak avoid, tak boleh nak mitigate the event. Seperti mana, yes, so inilah antara contoh, dan ini boleh tengok daripada kes ni memang 3 kriteria tu adalah terpakai. 3 kriteria yang Mr. telah jelaskan tadi memang terpakai lah di Mahkamah Tinggi Malaysia, Malaya. Yes, inilah contoh di Malaysia lah. Apa yang dekat sini saya nak tahu maksudnya kalau berlaku apa-apa mesti buktikan. Kita mesti menunjukkan kepada the other party lah yang mana contoh kalau pembeli tak contoh dalam SMP kita tak dapat present, contohlah tak dapat present pejabat tanah kan. Jadi kita maksudnya kita kena inform inform kepada pihak yang satu lagi iaitu penjual dan menyatakan fakta-fakta lah. Dia kena menyatakan benda ni perkara betul lah. Contohlah boleh tunjuklah yang kita ada masukkan. ya Kita dah cuba daftar tapi tak boleh nak daftar. So macam ni, macam contoh apa yang berlaku sekarang ni, biasanya yang terlibat dengan urusan perjanjian jual beli ni, pihak-pihak yang kita panggil third party lah, LHDN, untuk urusan adjudikasi dan juga stamping. Selepas tu kalau ia melibatkan master title lah ataupun geran induk, okey, kita akan register daftar di High Court, mahkamah. Selepas tu kalau kita ada buat perserahan ataupun presentation yang melibatkan pejabat tanah, okey, yang melibatkan pejabat tanah ni adalah urusan kebenaran untuk pindah milik dan kebenaran untuk gadaian. Lepas tu kita buat carian pejabat tanah, masukkan caveat dan tarik balik caveat, dan kita buat perserahan untuk pindah milik dan gadaian serta melepaskan gadaian. Dan kalau yang melibatkan geran induk ni of course lah daripada pemaju, syarikat pemaju. Dan ada beberapa related agencies lah yang kita akan liaise, tapi disebabkan perkara ni berlaku, contohlah saya nyatakan dekat sini hari ni pejabat tanah KL sendiri baru buka. So itu adalah perkara halang lah. Dan juga saya diberitahu oleh kita punya PIC design untuk proses perserahan di pejabat tanah Gombak. Kita baru mendapat temu janji pada Disember. So berapa lama agaknya kita delay. Itu saya bukan sebenarnya untuk di sini untuk menceritakan masalah yang berlaku, tapi kita sebenarnya di sini untuk menceritakan apakah solusi yang kita boleh buat, apakah effort yang pihak-pihak boleh cadangkan dan melakukan, tapi it's still impossible. Still impossible. Itu pentingnya force major clause. Yes, pada penting. masa sekarang lah. Yang kita kena masukkan, kena pastikan. Maksudnya kalau pihak-pihak agensi mestilah kalau jumpa pembeli ataupun penjual kan, bila jumpa tu dia mesti akan tanya, selamat tak kalau aku beli sekarang ni? Selamat tak? Sebab ramai kita jumpa klien dalam masa sekarang ni macam mana saya nak jaga saya punya kepentingan, macam mana saya nak pastikan SMP ni berjalan dengan lancar sehingga akhir, tapi dalam waktu sekarang ni macam mana?
So itu yang bila kita memasukkan klausa ni, pihak-pihak boleh kita rasa boleh berpuas hati lah. berlakonan je lah. Yeah. Rasa lega, tak adalah rasa bimbang. Jangan rasa ragu-ragu untuk teruskan transaksi untuk jual beli. Okay. Bukan kesimpulan. Okey, Sidang, rasanya boleh kot memberi kesimpulan tentang topik kita pada hari ini yang post major ni. Okey. Lepas tu kita akan buka soalan lah untuk Okey. So jadi selepas pembincangan post major ni, kesimpulannya memang kita nampaklah kepentingan klausa post majore ni di dalam SMP dan macam mana post majore clause ni boleh membantulah melegakan, maksudnya pihak-pihak yang mungkin bimbang dengan obligasi dengan liability yang dah terikat dalam SMP, dalam perjanjian jual beli. Jadi klausa force majeure ni dia memberi tempoh masa lah, tempoh masa dengan keadaan sekarang ni, dan macam mana nak enforce force majeure clause ni. Macam tadilah yang kita dah explain, dia kena check tiga kriteria tu, kena pastikan ada fakta, betul-betul fakta yang memang membuktikan yang memang pihak-pihak ni terefek daripada event COVID-19 ni. Macam contoh tu lah tadi pejabat tanah yang tutup dalam masa yang lama mungkin. So benda tu kita dan pihak-pihak pun kena inform lah dengan pihak-pihak pembeli, inform penjual yang kita dah cuba nak daftar di pejabat tanah tapi mungkin pejabat tanah tutup, so terhalang yang kita nak lakukan tu lah pendaftaran yang nak dibuat tu. So kita boleh nampaklah kepentingan force majeure tu, dan kena pastikan nak check ada force majeure clause ni ada dalam SMP. Itulah kesimpulan yang saya boleh nyatakan lah. Dan Miss Ad. Okey, sekarang ni Kak Ain buka soalan pada rakan-rakan kita untuk bertanya apa-apa yang berkaitan dengan topik post major kali ni. Ada soalan dekat situ. Maksud Penangguhan niaga tanpa dua-dua pihak. Tak jelas barang baca tak jelas. okey. Maksudnya post major ni penangguhan urus niaga tanpa dua-dua pihak dikenakan sebarang penalti. Betul tak? Okey, Miss Ida nak jawab? Okey, macam tadi kan saya bagi contoh kan, biasanya sebab kita ada kita panggil time is the essence kan. So maksudnya masing-masing ni kena kena buat sesuatu perkara tu dalam masa yang telah ditentukan. So dalam SMP kita letakkan completion date. So maksudnya bila berlaku force major event ni, kita akan berlaku penangguhan ataupun kelewatan. Jadi disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, so kita memberikan completion date tu extend masa tapi tanpa interest. So maksudnya force major penangguhan urus niaga tanpa dikenakan sebarang penalti tu ya betul. Dan memang pejabat tanah sendiri kan ada keluar notis untuk sebarang perserahan yang telah lewat perserahan tidak akan dikenakan sebarang penalti. So alhamdulillah lah. So kita boleh gunakan force major event, tapi kena buktikan memang kita telah lakukan sesuatu tanggungjawab tu sebaiknya, tapi tetap impossible to perform. So next Soalan seterusnya, force major clause ni memang standard clause dalam SMP ataupun on request? Okay, ni macam yang tadi saya dah explain, force majeure clause ni dia tak adalah standard semua peguam
pihak peguam akan masukkan draft klausa tu adalah sama, wording dia akan sama, tak ada standard, tapi maksud intention pihak peguam tu adalah sama, dan aim target force majeure clause tu samalah, maksudnya untuk memberi suspension of time, tempoh masa kepada pihak-pihak. So tapi bentuk klausa tu akan by request. Kalau dulu sebenarnya kalau clause force majeure ni dulu kita tak kuat kuasa lah, benda tak kuat kuasa sebab benda ni buat apa nak kuat kuasa sebab tak ada apa-apa tak penting pun nak ada. Tapi bila berlaku macam ni, kita rasa ada kepentingannya yang kita kena masukkan dalam ni. Dan memang sekarang ni pihak rakor, pihak peguam pun telah kita buat standardize lah sekarang ni. Semua version terbaru kita keluarkan memang ada force majeure clause ni. So kalau in the future kalau berlaku apa-apa, even bukan COVID-19 pun, insyaAllah bila berlaku yang unforeseeable, boleh menyelamatkan pihak-pihak, insyaAllah. Sepatutnya bukanlah on request, memang sepatutnya pihak peguam bila dah tahu maksudnya keadaan macam ni, memang sepatutnya kesedaran memang kena masukkan. So bukanlah on request, pihak-pihak nak request nak masukkan baru masukkan. Sepatutnya bukan macam pihak pembeli dan penjual kena pastikan lah. Yes, kena peguam ada masukkan tak? Boleh tanya saya, boleh minta advice lah. Boleh tak? Sebenarnya dia punya ayat berbeza-beza macam tapi macam aku dah standard kan dah masukkan lah. Kita dah terus. So soalan seterusnya, soalan daripada Miss Lina, sebagai contoh mudah pada ejen, boleh rakor kongsikan bagaimana kes situasi yang pernah pihak puan force majeure spesifik dalam kes transaksi jual beli yang berlaku di Malaysia, contoh kematian mengejut mana-mana pihak, mostly selepas signing SMP atau lain-lain. Maksudnya dalam musim pandemik ni, kematian tu macam contoh kematian ni kita tak sebab kematian ni kita ada satu klausa yang berbeza. Dan kalau bankrupt tu pun memang sebenarnya dekat dalam SMP tu dia ada warranties and representation by vendor and purchaser, yang memang that the purchaser and the vendor is believed that no petition has been no legal action or petition has been served to the parties. Memang dia pihak-pihak pembeli dan penjual harus percaya yang mereka tidak bankrupt. Dia kena macam tu. Itu adalah satu klausa yang berbeza yang kita masukkan di bahagian representasi dan waranti oleh penjual dan pembeli. Saya nak sentuh bab kematian mengejut tu. Yang tu memang kita ada spesifik clause lain, iaitu agreement to bound. Yes, agreement to bound. So kematian mengejut dia bukanlah bawah force majeure clause, tapi di dalam satu lagi klausa dalam SMP kita iaitu agreement to be bound. Maksudnya dia adalah, maksudnya kalau salah seorang pihak penjual atau pembeli yang mungkin meninggal sewaktu transaksi jual beli itu berjalan, jadi dia akan mengikat waris-waris lain yang untuk meneruskan transaksi jual beli itu. So kita memang ada satu lagi klausa iaitu agreement to be bound. So dia memang dah mengikat lah waris-waris untuk teruskan transaksi jual beli kan. Maksudnya waris-waris tu perlu dapatkan daripada sebagai pentadbir untuk menguruskan apa-apa perjanjian ataupun hartanah yang ada oleh penjual untuk dipindahkan kepada pembeli. Kiranya sebelum ni memang clause ni tak ada lah. Ya, betul. Sebelum ni di rakor memang kita sedari memang perkara klausa ni memang tak ada, tapi bila berlaku sebaik sahaja waktu kita tengah work from home tu, memang pihak peguam masing-masing telah kita revise. Kita hard working on the agreement untuk kita jadikan satu agreement ni satu yang boleh terpakai walaupun pada musim COVID-19. So kita masukkan force majeure tu. Clear Cik Zudian Ramli? Okey, seterusnya Miss Lina. Soalan ni, extend masa tanpa penalty dalam kes bayar yang dikenakan max penalty charge interest 8% di atas kelewatan yang berlaku. Bolehkah Ustaz ataupun Miss Lina terangkan apa
Okey. Banyak soalan sebenarnya. Dia sebenarnya soalan. Contohlah, kalau lewat tu berlaku di pihak bank contohnya. Kenapa pembeli perlu membayar interest ataupun lewat penalti tu kepada penjual. Padahal ia adalah lewat daripada bank pembeli. Sama juga kalau berlaku kelewatan di bahagian otoriti, contohnya pejabat tanah, LHDN ataupun sebagainya, kenapa pihak pembeli yang kena tanggung dan kenapa perlu ada wujudnya interest dan macam mana saya nak cakap, interest tu okey, dia sebenarnya macam mana ia boleh terkait dengan pihak peguam. Okey, dalam kontrak ni dimasuki oleh penjual dan pembeli. Okey, mana-mana liability yang berkenaan dengan pihak penjual, contohnya daripada pihak daripada bank penjual. Jadi ia adalah semuanya bawah part penjual. Maksudnya semuanya liability tu adalah daripada penjual. Contohnya kalau bahagian pembeli, contoh yang berkait dengan otoriti pejabat tanah ni untuk presentasi perserahan pindah milik. So itu bahagian pembeli, dan ataupun bahagian bank pembeli ataupun untuk adjudikasi MOT borang pindah milik. So itu adalah bahagian pembeli. Kalau kelewatan berlaku di bahagian situ, so ia adalah dalam lingkungan tanggungjawab pembeli. So macam mana pihak peguam dan pihak peguam penjual dan peguam pembeli boleh menguruskan bagi wakil pihak pembeli dan penjual. Memang untuk bahagian penjual dan pembeli ni mereka diwakili oleh pihak peguam. Jadi apa-apa pun tanggungjawab semuanya peguam yang akan lakukan. Tapi perkara ni dia tetap di bawah satu liability oleh penjual dan pembeli. Jadi pihak peguam ni bantu assist mereka untuk lancarkan proses transaksi ni, tapi sekiranya dah memang full effort kita dah keluarkan, effort has been exhausted but still it is impossible, perkara ni kita boleh bincangkan dengan pembeli dan penjual dan kita gunakan invoke force majeure dan berikan notis kepada pihak-pihak. So Miss Ina terjawab tak? Jawab daripada Mila tu. Kalau macam panjang Tak lebar. juga lagi boleh pinjam tepi dekat Miss Ah. Ina. Okey, kita Lagi meminjam clear. masa juga. Okey, last soalan daripada Rozlan Abdullah. Ada dua soalan. Jika ada kes di mana SPA itu desain sebelum pandemik dan clause force majeure tak dimasukkan, kemudian berlaku COVID-19, soalan saya ada sebarang solusi untuk kes ini. Maksudnya boleh masukkan tak sebelum tu? Dia dah design sebelum pandemik, sebelum COVID-19 lah. Proses tak habis lagi. so, boleh masukkan ke? Kan juga. Tapi SPA dah sign, dah stamping, sudah Tak boleh. valid lah. Tapi bagi saya dekat sini peguam perlu main peranan lah untuk maksudnya kedua-dua, kalau penjual pembeli ada, maksudnya ada peguam yang mewakili. So masing-masing tu perlu negotiate lah, maksudnya bagi saya dalam kes macam ni lah. So dua-dua perlu fahami keadaan sekarang ni. Tapi memang kita tak boleh nak tak boleh nak ikut sebab dia dah stamping dan dah valid. Tapi kalau maksudnya isu tu jadi semakin besar, maksudnya memang pihak-pihak tak boleh nak bagi kerjasama dan pihak satu lagi pun nak menuntut, contohnya penalti yang kelewatan semuanya tu. Memang ada satu lagi dalam, sebab kita follow English law, common law, so dia ada satu lagi principle dalam law itu adalah doctrine of frustration. Kalau klausa force majeure tu tak dimasukkan, so doctrine of frustration tu boleh kita guna pakai lah. Kalau maksudnya ini isu dah besar tau, maksudnya dia dah menuntut penalti yang memang dah banyak, memang kita dah negotiate antara dua lawyer ni, memang kita minta extension of time pun memang tak boleh nak peguam tak boleh nak nego, tak boleh nak bagi extension of time. So
memang dia nak menuntut juga penalti. So memang tak ada cara lain, kita gunakan dia bawa ke mahkamah ke ataupun kita gunakan doctrine of frustration tu lah. Mahkamah akan akan guna pakai doctrine of frustration tu sebab dia adalah common law, bawa English law, kita pun memang refer English law. So doctrine of frustration ni dia adalah di mana dia lebih kurang macam force majeure ni, maksudnya kita tak buat dapat nak jalan. Kita frust lah, maksudnya memang dalam kita nak jalankan transaksi jual beli ni, tapi sebabkan terhalang kan. So dengan peristiwa macam tu, so frustration tu berlaku dekat situ. Dia contoh memang berlaku sebelum ni. Kita maksudnya doctrine of frustration ni maksudnya force majeure tu tak ada. Tapi sebenarnya di peringkat Rakus sendiri memang ada lah kes-kes macam ni, tapi kita akan bincangkan lah nego, kita akan bincangkan upon mutually agreement, understanding daripada pihak penjual dengan pembeli. So kita mungkin pihak penjual boleh berikan masa, contohlah saya bagi 2 bulan, contoh kalau 2 bulan ni tak boleh berlaku sempurnakan, dekat situ kita akan bincang semula sama ada untuk teruskan ataupun tidak. So kalau untuk tidak teruskan tu macam mana? Haruskah pihak penjual refund balik deposit ataupun deposit tu terpaksa ditarik balik. So benda ni adalah actually sebelum frustration kita akan slow talk dululah dengan buat understanding, mutually understanding antara penjual dengan pembeli. Kalau tak setuju juga barulah kita boleh, kalau berlaku lah benda ni ada tuntutan di peringkat mahkamah, kita gunakan doctrine of frustration. So yang kedua, dekat saya pernah buat satu agreement, penjual diwakili oleh peguam lain dan dia menjurus holiday ataupun perintah kawalan itu berkuasa hanya di Selangor sahaja. So tu sebab property dekat Selangor. So dia spesifikkan lagi clause tu, perintah kawalan ni all types of PKP, movement control order, and then yang berlaku di Selangor. So dia letakkan di situ. So kalau berlaku apa-apa di negeri lain, so tak affect lah. So yang berlaku di dalam Selangor sahaja. So kalau clause lah. So itulah dalam clause 1 dia kena spesifik. Dia kena berikan contoh contoh yang menyebabkan force majeure event. Pandemik COVID-19, kalau nak kita intention kita memang kita nak sebut pasal pandemik, sebut pandemik. Kalau kita nak sebut pasal government order, sebutlah all types of property. Yes. Property di Selangor. Yes. Dia dan bergantung kepada intention pihak-pihak. So itu sahaja. Jawab semua soalan. Okey, nanti kalau ada soalan-soalan lain bolehlah refer pada Miss Ad dan Miss Ida. Boleh tepi. Boleh contact. Boleh contact. Ni contact number untuk team marketing, Kak Amy, Miss Ilya, Miss Rin, Kak Lin lah dan Izzah. So apa-apa agent boleh refer lah dekat nombor ni untuk nak minta quotation, nak refer banker dan nak tanya tentang conveyancing dan sebagainya, boleh juga refer ke kami dan kami akan referkan pada lawyer lah kalau soalan tu special pertanyaan dan sebagainya lah. Okey, sebelum yang ni yang memang kita challenge-kan untuk 2 bulan ni, macamnya dah ada yang akan dapat iPad Onaza ni. So dan agent still lah kena hantar kes sampai hujung Disember ni. Dia punya challenge daripada 14 Februari sampai 31 Disember. And then submit case to Rako Solution, and then kita panggil, bila you all punya consultation fee on 15,000 collection, you all akan dapat iPad. So apa-apa boleh refer pada Kak Rin, Kak Amy, Miss Ilya dan Izzah lah.
So selamat mengikuti challenge dan challenge iPad Bonanza ni. Semoga ramai brand yang akan dapat iPad. InsyaAllah. Yang tujuan next week je. Jumpa lagi next week. Okay, sebelum itu Next week Zoom meeting kita itu lagi tajuk yang lagi kata orang penting tentang LPPSA. Permohonan LPPSA. So minggu depan kalau boleh ramaikan lagi lah untuk join Zoom meeting ni Okay, Assalamualaikum. terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye.